Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita teruskan dengan klinik sains bab 2 iaitu respirasi ya. Tajuk kita respirasi. Okey. Dan soalan PT3 ataupun mirip PT3. Okey, supaya cikgu jelaskan dekat sini klinik. Klinik ni orang kata bila kita nak pergi klinik, apa tujuan kita pergi ke klinik? Tujuan kita ialah untuk menyembuhkan diri kita kan, untuk dapatkan ubat, untuk penyembuhan. Jadi bila kita umpama ni kita nak ulang kaji balik lah, kita nak ulang kaji balik dan kita menyembuh atau mendapatkan ubat kita. Kalau kita ada yang terlupa kan, sebab dah awal tahun dulu kita dah belajar, mungkin kita dah terlupa ataupun kita tak biasa dengan soalan-soalan yang mungkin ditanya dalam peperiksaan. Okey, jadi dengan adanya klinik ini, sebab itulah namanya special sikit ya. Namanya okey, jadi bila dah kita tengok klinik ni, kita dah ulang kaji semua klinik ni, kita akan menjawab pula lah soalan-soalan yang cikgu bagi ya. Sebab kamu dah di tingkatan 3 ya. Walaupun kita tak bersemuka, kita tak insya-Allah kita akan ada sekolah kita akan mengadakan peperiksaan secara atas talian. Jadi anak-anak tolong bersedia. Okey, memang akan ada soalan atas talian ya. Jadi semua kena bersedia. Okey, ini pesanan dari pengetua sendiri. Okey, dia kata akan ada ujian ya. Jadi kita tidaklah belajar ada objektif yang kita nak capai ya. Okey. Jadi kita ramai di sini. Okey. Jadi kita teruskan. Okey. Kita ambil gambar dulu. Kita teruskan dengan bab respirasi ni. Okey, pada yang baru masuk, cikgu ucapkan selamat datang ya. Okey. Okey, jadi latihan ni dia nak kita label labelkan struktur pernafasan bagi manusia dengan menggunakan perkataan di bawah. Jadi kena tahu label dia punya struktur lah. Struktur pernafasan manusia. Jadi cuba kita lihat di sini. Ini ialah kapilari darah. Ni. Yang macam ni kapilari darah. Lepas tu yang lus. Okey, dekat sini, dekat cabang kat sini ialah bronchial. Sini diafragma. Okey, yang kelima ni bronchus. Okey, 6. Trakea, rongga mulut dan rongga hidung. Okey, kalau kita ikut susunannya, susunan nanti kita tengok ya. Okey, sebenarnya kena tahu dulu struktur dia. Okey, lepas tu kita kena tahu apakah fungsinya. Lengkapkan jadual di bawah. Okey, tulang rusuk fungsinya melindungi peparu. Trakea membenarkan laluan udara ke peparu. Rongga nasal memanaskan, melembabkan dan menapis udara yang masuk melalui lubang hidung sebelum ia sampai ke peparu. Alveolus, tempat pertukaran gas-gas iaitu oksigen udara dalam rongga toraks dengan menambah
atau mengurangkan isi padu toraks. Dan otot interkosta ni menaik dan menurunkan tulang rusuk semasa pernafasan. Okey, selain daripada struktur, awak kena tahu juga fungsi-fungsi setiap struktur pernafasan manusia. Okey, yang ini dia minta. Yang tadi dia suruh awak tuliskan. Yang ini dia minta awak tuliskan fungsinya. Ya, sama macam tadi ya. Okey. Okey, tambahan di sini iaitu ini membenarkan samalah otot interkosta menaikkan dan menurunkan tulang rusuk semasa pernafasan. Diafragma mengubah tekanan udara dalam rongga toraks dengan menambah atau mengurangkan isi padu toraks. Alveolus, tempat pertukaran gas. Okey. Membawa darah beroksigen dari alveolus dan darah terdioksigen ke alveolus ya. Okey. Ni contoh soalan PT3 pada tahun 2016. Okey, jadi dia nak awak tandakan. Jadi sebab itulah cikgu cakap tadi kena tahu strukturnya. Okey, jadi ini menunjukkan ialah struktur peparu manusia, tandakan benar atau betul bagi label yang betul. Jadi ini ialah trakea ya. Trakea. Yang ini ialah ini sebenarnya apa? Trakea, bronchus kan? Bronchus, bronchiol. Macam tu ya. Trakea, bronchus, bronchiol. Susunan dia ya. Okey, cikgu besarkan sikit. Supaya nampak. Sebenarnya ini ialah bronchus. Dekat sini. Alveolus. Jadi dua ni ialah salah. Ini ialah betul ya. Kiri dan kanan ya. Okey, kita ada 13 orang di sini. Okey. Jadi seterusnya kita tengok ni. Ni ialah menunjukkan sebahagian daripada sistem respirasi manusia ya. Okey. Ya. Okey, jadi tengok betul. Ini dekat luar ni ialah sangkar rusuk. Sangkar rusuk di luar ni. Tadi ialah untuk melindungi kan. Okey. Yang Y ni ialah alveolus. Yang butiran macam butiran-butiran ya. Macam tu. Okey, akilah ya. Okey, akilah. Ada 13 orang di sini. Okey, selamat datang bagi yang baru masuk kelas. Okey. Okey, kita teruskan siapa yang baru sampai tu, baru datang. Kita sebenarnya telah sedang membincangkan bab respirasi. Okey, kita program kita lah, klinik kita klinik sains bab 2 ya. Okey. Nampak ya? Okey, cikgu kecilkan sikit. Okey. Labelkan dengan perkataan. Dia bagi. Ni soalan PT3 ya. Okey. Raja di bawah menunjukkan bahagian badan manusia. Ni. Jadi dia kata, okey soalannya. Pada rajah di atas, okey, tandakan betul pada jawapan yang betul menunjukkan organ yang terlibat dalam tekanan udara. Nampak tak? Dia tak tanya direct tapi dia pusing soalan tu. Maksudnya yang manakah terlibat dalam udara kan? Terlibat dalam perubahan tekanan udara. Jadi kata kunci dekat sini perubahan tekanan udara. Kalau awak tak tahu yang mana yang mengesan perubahan tekanan udara, okey, so tak boleh jawablah soalan ni.
Tapi bila awak tahu, awak akan tandakan yang ini dan ini diafragma dan tulang rusuk ni. Jadi dua ni lah. Yang ini tidak, yang lain tu tidak. Okey. Jadi dia kata pada ni dah tandakan. Okey. So tandakan betul bagi fungsi bahagian yang berlabel P. Okey, P ialah mengangkut udara ke alveolus. Mengangkut udara ke alveolus. So P tadi okey, mengangkut udara ya. Okey, seterusnya dia kata tandakan betul bagi fungsi bahagian Q. Q tempat di mana berlakunya gas. Okey, dekat mana tu? Q tu. Q ni. Tempat berlakunya pertukaran gas. Ni ialah apa sebenarnya? Itu ialah alveolus. Ya. Jadi awak kena tahu. Tu cikgu cakap tadi ya. Kena tahu fungsinya dan kedudukannya. Jika tak, awak tak boleh jawab soalan bentuk macam ni ya. Okey, seterusnya cuba tengok. Di bawah ni menunjukkan sistem respirasi manusia. Okey, simple je soalan dia. Okey, namakan W. W ini ialah alveolus. Tekan kepentingan struktur yang dinamakan. Nampak tak Dia ubah ayat tu. Dia kata apa? Okey, ini mula-mula namakan ni. Okey, awak tahu. Kalau awak tak tahu ni, awak pun tak boleh nak jawab soalan yang kedua ni. Okey, nyatakan satu ciri spesifik. Ini fungsi lah sebenarnya. Tak gerak Yang namakan W tu kan, soalan nombor 1 tu. Bukan sepatutnya trakea ke cikgu? Trakea. Trakea ya. Okey, apa dulu? Trakea. Okey, sorry. Typo tu typo. Okey, ni trakea ya. Okey, W. Sorry. Ibu pun tak perasan. Typo Okey, jadi trakea kan. Baguslah macam tu. Sebab awak dah tahu dah ni. Boleh mengesan kesilapan. Tu sesuatu yang bagus tu. Sebab awak fokus. Kedua, awak perasan kesilapan. Macam tu. Sesuatu yang baik lah bagi cikgu kan. Sebab awak dah tahu dah benda tu salah. Macam tu Boleh mengesan kesilapan. Macam tu kan. Okey. Ini ialah tadi trakea. Okey. Tujuannya ialah kalau dia kata macam ni, satu ciri spesifik bagi W ni sebenarnya dengan kata lain ni ialah fungsi. Itu sebenarnya kalau perkataan lain ni fungsi. Seterusnya nyatakan kepentingan. Okey, kepentingannya. Tiub salur yang diperbuat daripada cincin rawan berbentuk C. Ni. Trakea, bronchus, bronchiol, alveolus. Kena ingat laluan tu. Sentiasa di bibir. Macam tu ya. Laluan dia. Okey, dia fungsinya ialah untuk menyokong atau ranap semasa menarik nafas. Ada kadang-kadang baby trakea dia tak berapa kuat lagi sebab dia masih baby kan, dia lembik. Jadi kadang-kadang sebab tu baby kadang-kadang dia sukar nak bernafas. Dia macam semput sikit sebab dia punya trakea ni belum kuat lagi dia masih macam lembut kan. Macam kita dah okey dah keras. Jadi kalau dia lembut, jadi dia sukarlah untuk bernafas dia runtuh dan ranap semasa menarik nafas. Okey. Jadi ini ialah proses kita menarik dan menghembus nafas. Okey, yang kita dah pelajari. Okey, ni laluan. Latihan 2, lengkapkan carta alih. Carta alih juga ditanya. Okey, carta alih dia nak kita ni lah lubang hidung, rongga
trachea, bronchus, bronchiole dan last sekali alveolus. Okey. Ni. Ni tadi. Okey, padankan P, Q, R dan S dengan pernyataan ni. Jadi yang bergerak ke bawah semasa kita menarik nafas ialah R. Ni R. Ni. Okay, semasa kita tarik kalau kita tarik, cuba kita tarik ke atas ni, tarik nafas. Kita terasa kan? Terasa macam apa ni, bawah ni macam naik ke atas ni. Okey. Bergerak ke bawah semasa kita menghembus, kita menghembus S. S dia. Okey, dia masuk. Okey. Okey, tunggu sekejap, ada kawan masuk. Tak keluar Siapa tu ya tadi? Alright. Okay. Alia okay. Jadi permukaan yang luas untuk pertukaran gas ialah Q. Q. Ni tadilah alveolus. Dia kenapa dia banyak tu? Dia banyak dan dia satu sel sahaja. Itu sebabnya ialah untuk permukaan yang luas untuk pertukaran gas. Okey, teruskan. Mengecut untuk menggerakkan sangkar rusuk ke atas P. P ya. Okey. Kalau awak tak tahu, tips dia, awak boleh tarik sendiri. Bila awak tarik tu, nafas kan awak nak sedut terasa bawah ni. Jadi awak boleh membayangkan apa yang naik ke atas. Okey, ada. Jadi bila awak tarik tu, bila awak tak ingat, awak boleh cuba sendiri tau, awak boleh try. Semasa menjawab perusahaan tu awak macam tariklah nafas awak. Jadi kita boleh rasa dekat sini kita diafragma tu macam naik kan. Itu cara kalau betul-betul awak tak ingat. Mungkin awak boleh ingat diafragma ni akan naik, sangkar rusuk ni akan ke atas macam tu ya. Try jangan risau, cuba je. Itu tips macam mana kita nak ingat. Mungkin awak masa tu awak rasa blank kan nak jawab soalan macam ni. Awak keliru ke? Try, tak apa je. Tak apa ya. Boleh, tak jadi masalah ya. Kadang-kadang itulah kita gunakan pelbagai cara untuk menjawab soalan. Tak kisah macam mana kita nak ingat. Yang penting jawapan kita betul ya. Okey, jadi yang baru masuk tadi kita bab 2 ya. Bab 2, okey. Jadi terangkan perubahan menghembus nafas. Okey, semasa menarik nafas, isi padu di dalam rongga toraks bertambah dan menyebabkan tekanan udara di dalam rongga toraks berkurang. Tekanan atmosfera luar yang tinggi memaksa udara memasuki peparu. Jadi sebab macam ni, bila awak tarik, jadi isi kandungan rongga toraks tu bertambah sebab dia mengembang kan, Jadi isi padu bertambah, tekanan pun berkurang lah. Jadi tekanan di luar lebih tinggi dan dia akan paksa udara di luar tu masuk. Okay. Jadi yang keempat, nyatakan perbezaan antara komposisi udara sedutan dan udara hembusan. Kandungan oksigen lebih tinggi dalam udara sedutan berbanding udara hembusan. Jadi awak kena cakaplah kandungan oksigen ni. Dan kandungan karbon dioksida pula lebih. Inilah cara macam mana awak jawab kalau ada nak soalan yang meminta awak buat perbezaan antara komposisi udara sedutan dan udara hembusan. Awak mesti nyatakan kandungan oksigen dan kandungan karbon dioksida. Yelah macam biasa kan, kalau sebenarnya kita sedut oksigen dan hembus karbon dioksida. Macam tu je dia punya
basic dia. Tapi cara menjawabnya nyatakan kandungan oksigen lebih tinggi macam tu ya. Okey, itu adalah tips dia. Okey, lepas tu tandakan betul bagi proses yang berlaku semasa menarik nafas. Okey, jadi sangka rusuk bergerak ke atas dan keluar. Diafragma mengecut dan mendatar ke bawah. Okey, kemudian tekanan udara di dalam rongga toraks berkurang. Okey, satu lagi. Kita tarik nafas, rongga tu kan naik. Okey, isi padu tu kan bertambah. Jadi tekanan berkurang. Dia terbalik. Dia sebaliknya, bila tekanan udara bertambah, bila isi padu bertambah, tekanan berkurang. Ni. Yang ini ya, yang I ni. Isi padu bertambah, tekanan berkurang. Macam tu ya. Okey, jadi nombor 6, bagi setiap pernyataan berikut, manakah struktur dalam sistem paru yang berkaitan? Okey, tempat pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida. Itu ialah alveolus. Betul ya, alveolus yang last kali tadi ya. Menyalurkan udara atmosfera ke dalam paru, itu ialah trakea. Kepingan otot yang melapisi bahagian bawah rongga toraks, itu ialah otot interkostal. Okey, ini ialah menunjukkan sebuah model. Lepas ada murid buat yang ni. Okey, apa yang kita perlukan ialah alat-alat di rumah kita je ya. Kita gunakan yang ni, balang kaca ni. Kita guna botol mineral. Lepas tu kita guna ni, salur ni, tube ni, kita ambil straw. Lepas tu ni balon, ni plastik apa-apalah plastik. Lepas tu kita letak getah dekat sini. So bila awak tarik ke bawah, balon tu akan mengembang kan. Bila awak tolak ke atas, dia akan mengecut. Okey. Jadi nyatakan bahagian sistem respirasi manusia yang diwakili oleh bahagian berikut. Okey, balang kaca ni sebenarnya dia mewakili sangkar rusuk. Okey, dia melindungi paru-paru kita. So kepingan getah nipis ni itu ialah diafragma. Tiup kaca berbentuk Y kan straw minuman kita tu Okey. Jadi tiup kaca ni trakea dan bronchus dan balon ni ialah peparu. Okey. Jadi dia kata mengapakah kepingan getah nipis dan bukan getah tebal digunakan dalam model di atas. Okey, disebabkan kepingan getah nipis lebih mudah meregang berbanding dengan kepingan getah tebal. Maka kepingan getah nipis mudah ditarik ke bawah atau ditolak ke atas. Jadi jangan guna yang tebal sangat ya. Okay, ni boleh juga kita gantikan dengan plastik. Okey, plastik biasa tu awak balut dia dan ikat dia dengan getah biasalah, getah untuk awak makanan tu ikat makanan tu macam tu. Boleh gantikan ya. Kalau tak ada kepingan getah nipis tindakan terhadap kepingan getah berikut. Okey. Jadi bila kepingan getah nipis ni ditarik ke bawah, itu ialah sebenarnya menarik atau menyedut nafas. Okey, kepingan nipis, getah nipis ditolak ke atas, itu ialah menghembus nafas ya. Okey. Mengapakah balang gas gagal berfungsi seperti sangkar rusuk dalam mekanisme pernafasan yang menggunakan model di atas? Okey, alright, ada masuk ya. Oh ya, Kasrina. Hari ni alhamdulillah ya. Okey, tengok dekat ni, ruangan tu. Alright, 19. Okey, mengapakah, cikgu ulang ya. Sambil ni cikgu ambil kehadiran Mengapakah balang kaca gagal berfungsi seperti sangkar rusuk? Dia, okey ya, kita tengok sekejap.
Setiap kali orang. Alright, semuanya. Lepas tu cikgu berhenti sekejap tu ya. Cikgu tengah ambil kehadiran. Okey, struktur atau isi padu balang gas yang mewakili sangkar rusuk kekal tetap semasa kepingan getah nipis ditarik ke bawah atau ditolak ke atas. Manakala struktur dan isi padu sangkar rusuk berubah semasa proses menyedut nafas atau menghembus nafas ya. Jadi dia tak boleh lah ya, sebab itu apa, dia bukanlah, dia balang kaca kan, jadi tak boleh lah. Itu maksudnya ya, tak boleh digunakan betul-betul. Itu sebenarnya hanya model saja ya. Okey, ni nampak 2016 soalan PT3 dia tanya. Okey, macam mana dia tanya? Okey, ada diafragma, rongga toraks, sangkar rusuk. Okey, bulatkan mana-mana dua pernyataan yang betul. P, Q, R dan S tentang mekanisme tersebut. Okey, P, sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. P. Dia nak labelkan. Okey, sangkar rusuk bergerak ke bawah ni. Sangkar rusuk ni dia akan bergerak ke bawah dan ke dalam. Okey. Lepas tu tekanan udara dalam peparu meningkat. Dia meningkat. Yang lain tu bukan tak. Okey. Dua yang betul. Dia nak yang betul saja. Okey, seterusnya menunjukkan mekanisme pernafasan semasa menarik nafas. Okey, kalau awak tak tahu, awak tarik sekarang. Tarik, okey, bila awak tarik, udara masuk ke dalam peparu apabila akan bergerak ke bawah, dan bila itu isi padu rongga toraks akan bertambah. Ya. Okey, itu tadilah yang tadi sama juga tadi tapi bentuknya saja yang lain. Okey, ni mekanisme pernafasan manusia juga. Okey, dia kata tandakan betul bagi pernyataan yang benar bagi P dan Q. P dan Q. Nampak tak anak panah dia lain. Yang ni keluar, ni tolak, ini masuk, ni masuk. Okey. Dia kata tulang rusuk P dinaikkan. Yang ni P. Tulang rusuk ni yang nampak anak panah dia keluar ni, dia kata dinaikkan. Itulah. Dan tulang rusuk Q diturunkan. Q ni diturunkan ya. Okey, yang lain tu tak benar Dua ni je yang benar. Okey, seterusnya yang ni. Pandangan sisi. Bila awak jawab soalan macam ni, awak kena tengok betul-betul dia punya gambar tu. Jangan gopoh baca betul-betul. Okey. Lengkapkan jadual berikut dengan menerangkan perubahan terhadap diafragma, sangkar rusuk dan rongga toraks pada mekanisme F dan G. Ni F, ni G. Okey, nampak anak panah ni? Masuk, ni keluar. Okey, jadi dia kata diafragma pada F mengecut dan mendata ke bawah. Yang ini mengendur dan melengkung ke atas. Okey, sangkar rusuk bergerak ke atas dan ke luar. Manakala G bergerak ke dalam dan ke bawah dan ke dalam. Kalau rongga toraks dia akan bertambah, yang G akan berkurang. Dia keluar. Keluar ya. Okey. Perbandingan komponen udara dalam dua situasi. Dia bagi awak ada nitrogen, oksigen, karbon dioksida dan gas nadi ya. Okey, mengapakah terdapat perbezaan peratus komponen udara dalam kedua-dua situasi ini? Yang ini ialah bas dengan penumpang.
yang satu lagi ialah bas tanpa penumpang. Okey, kita nampak dekat sini perbezaannya ialah oksigen kan. Oksigen dekat bas dengan penumpang ni 16%, tetapi bas tanpa penumpang 21%. Okey, kalau karbon dioksida 4% yang ada penumpang. Tanpa penumpang 0.303%. Nampak tak? Okey. Cuba besarkan sikit. Dia kata mengapa perbezaan? Okey, disebabkan penumpang atau manusia lah menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Komposisi oksigen di dalam bas dengan penumpang menurun kepada 16% dan komposisi gas karbon dioksida meningkat kepada 4%. Ni. Sebab dengan penumpang ni kita kan hembus karbon dioksida, jadi banyaklah kandungan oksigen dia. Tetapi kita guna oksigen di dalam untuk pernafasan. Jadi bas yang ada penumpang tu pun berkurang ya. Rasional lah, betul lah ni kan. Ni tak ada orang, ini ada orang macam tu ya. Okey, nampak tak di mana dia buat soalan tu macam mana? Tak terfikir kan soalan macam tu kan? Ada penumpang, tak ada penumpang. Okey, seterusnya. Respirasi dalam manusia ni merupakan suatu proses yang melibatkan penyedutan dan penghembusan udara melalui peparu. Ni. Ini namanya catapan menunjukkan komposisi udara yang dihembus oleh seorang budak lelaki yang sehat. Okey, kata kunci kat sini, seorang budak lelaki yang sehat. Okey, jadi dia kata 16% P dihembus melalui semasa pernafasan. Apakah P? Ni, apakah P? Mestilah oksigen kan. Okey, yang ni karbon dioksida. Ni nitrogen. Nitrogen ni dia memang 78 Okey. Jadi kata, adakah kandungan wap air dalam udara hembusan berubah-ubah atau tepu? Ya, kandungan wap air dalam udara adalah tepu. Tepu. Okey, seterusnya. Alveolus dan kapilari darah merupakan struktur yang penting untuk pertukaran gas dalam proses respirasi. Ya. Terangkan proses pertukaran gas di dalam alveolus. 3 markah di sini. Kebat. Ni ialah soalan kebat. 1.1 markah. Ini yang membolehkan kita dapat 3 markah. Okey, kalau awak betul 2 je point dekat sini, 2 markah lah. Ya. Okey, macam mana kita jawab? Terangkan proses pertukaran gas di dalam alveolus. Okey, mungkin kita dah lupa sebelum ni, awak tahu kan? So, kita ingatkan kembali. Udara yang sampai ke alveolus kaya dengan oksigen, kurang karbon dioksida. Kepekatan oksigen yang tinggi di dalam alveolus menyebabkan oksigen merentasi alveolus ke dalam kapilari darah secara resapan. Okey, resapan, proses ni. Pada masa yang sama, kepekatan karbon dioksida yang tinggi di dalam kapilari darah menyebabkan karbon dioksida meresap dari kapilari darah ke alveolus. Ingat tak ni gambar rajah ni? Sebenarnya ada gambar rajah kan? Okey, kalau awak lihat, awak lupa. Yang tadi Sangkar Rusuk ada, kalau buku Saswadi ada. Muka surat 34. Okey, ada orang masuk. Okey, muka surat 34 tu awak boleh nampak imbas kembali dekat situ. Yang cikgu ceritakan di sini soalan ni. Berkaitan di muka surat Saswadi, buku Saswadi muka surat 34. Ada ya? Ya. Ya. Apa dia? Oh ya. Oh, dah nak habis setengah kan?
Oh cikgu, cik nak tanya lah. Oh nak tanya, okey. Ingatkan ni masa. Okey. Kita Kalau tanya. kalau kita sedut nafas, kita sedut oksigen kan? Kalau hembus tu kita hembus karbon dioksida cikgu kan? Ya. Oh, Betul? tapi Ah. yang A nombor 1 tu sertapai menunjukkan 16% P dihembuskan semasa penghembusan. Apakah P lepas tu dia sentuh oksigen? Macam mana P Bukan ni? tu. 16 dihembus. Dihembus semasa pengembusan. Ni. Okey. Maksudnya? Oh, P tu oksigen yang hembus tu. Macam mana? Ini, ni 16% P dihembus semasa pengembusan. Apakah P? Oh, betul lah. Betul. Aku Kan? faham. Tadi saya pasti begitu. Betul kan? Bagus. Okey, dah dapat. Okey cikgu. Okey, jadi dia kata pada masa kepekatan. Jadi yang cikgu cakap dekat sini ada di muka surat tu tadi ya. Nampak gambar rajahnya jelas lah kat situ ya. Jadi okey, tak apa, teruskan. Okey, cuba tengok ni. Pernafasan, seterusnya. Pernafasan ialah proses di mana udara disedut dan dihembus, kata kawan awak tadi, semasa daripada badan manusia. Derajat di bawah menunjukkan dua cartapai yang menunjukkan komposisi udara dalam udara sedutan dan udara hembusan. Ni tadi dah. Okey, ni dia sedut kan, dan ini dia hembus. Cuba tengok. Sedutan dan hembusan. Dia manakah mewakili, dia kata. Okey, cuba tengok dulu betul-betul. Dua carta ni. Okey, yang manakah hembusan? Okey, kata kunci dekat sini, kalau kita sedut, dia soalan ni awak kena tenung dulu. Awak tak boleh nak macam tu kan. Kena tengok dulu. Kalau yang ini, oksigen dia, cuba nampak ni. Oksigen dia tak banyak kan. Sikit je. Tapi yang banyak ialah karbon dioksida. Yang A ni. Ini bermaksud, ini ialah hembusan. Sebab karbon dioksida dia lebih banyak. Ni. Nampak tak? Lebih banyak daripada ni. Yang B ni sikit je. Ni ialah oksigennya banyak. Jadi ini ialah udara. Yang banyak karbon dioksida ni ialah hembusan. Sedangkan yang B ni ialah sedutan. Sebab apa? Oksigennya lebih banyak. Nampak tak soalan dia? Kan? Hebat ni. Kalau awak tak tahu, memang dulu nak fikir. Fikirkan dulu. Tak boleh gopoh jawab soalan. Tak boleh. Kena relax dan tenang. Kena fikir betul-betul. Hebat Okey, apakah yang terdapat? Adakah terdapat sebarang perbezaan dalam jumlah bagi nitrogen semasa tarikan dan hembusan nafas? Tidak terangkan jawapan. Okey, dua di situ. Dua markah, tidak, kerana nitrogen tidak digunakan dalam tak ada perubahan lah, tak ada apa-apa perbezaan sama je. Sebab dia tidak digunakan semasa proses tarikan dan hembusan nafas. Kita tidak menggunakan nitrogen Okey, seterusnya pernafasan ni melibatkan proses penarikan dan penghembusan nafas yang berselang-seli. Nyatakan dua organ yang memainkan peranan penting dalam mekanisme pernafasan, iaitu hidung dan tapi sebenarnya dua organ yang memainkan peranan, hidung. Hidung juga memainkan peranan semasa kita
dalam mekanisme pernafasan ya. Okey, seterusnya ni pergerakan. Inilah yang cikgu cakapkan tadi ya. Ada alveolus, ada salur darah ni tadi ya, kapilari darah macam tu. Jadi kita tengok ni alveolus tadi bila kita besarkan. Okey. Okey, kita tengok soalan dia. Right. Latihan ni, Raja menunjukkan proses pertukaran gas di alveolus. Okey, siapa yang terlupa apakah itu alveolus? Okey, ini cikgu tunjukkan. Ni tak berapa jelas tapi dalam buku awak jelas ya. Okey, ini adalah aliran darah keluar, aliran darah masuk. Okey. Berdasarkan Raja, tentukan sama ada kepekatan oksigen tinggi atau rendah. P, kepekatan oksigennya rendah. Okey, kalau Q tinggi, R tinggi. Kepekatan oksigen ya. Okey, jadi dia kata pergerakan gas dari alveolus ke kapilari darah dikenali sebagai proses respirasi. Ni. Proses ni penting. Proses resapan namanya. Resapan ni. Dari sini ke sini je dia tukar ni. Resapan je ya. Macam span. Resapan je. Okey, mudah ya. Okey, nyatakan 4 adaptasi struktur. Ini pun penting juga. Ni ciri-ciri ni sebenarnya. Okey. 4 adaptasi struktur alveolus untuk pertukaran gas yang cekap. Ciri-ciri yang baik, macam mana kita nak menjadikan alveolus ni. Okey, ada 4 ni, awak kena ingat faktor ni. Ada 4. Pertama, jumlah permukaannya besar. Jumlah luas permukaannya besar. Yang kedua, permukaannya lembap. Yang ketiga, dinding yang sangat nipis iaitu setebal satu sel. Yang keempat, dia dikelilingi oleh jaringan kapilari darah yang banyak. Itulah yang menyebabkan alveolus ni sangat cekap untuk pertukaran gas itu. Sebab itulah bila awak nampak tadi kan, dia kan banyak-banyak ada kan macam tuala. Kita kan nanti nak mandi kan. Okey, tuala kita kan ada banyak macam benda yang kecil-kecil tu, itu. Ataupun perut suka makan perut ayam kan, perut lembu macam tu ada kecil-kecil benda yang halus-halus tu. Itulah boleh kita buat perbandingan. Alveolus tu dia macam tuala kecil-kecil tu. Okey. Itu kenapa? Sebabnya ialah untuk mendapatkan jumlah permukaan yang banyak. Dia dinding permukaan yang lembab, bukan. Jumlah permukaan yang besar. Sebab dia tu dia halus-halus tu. Okey, kalau dan dia lembab. Bila lembab, senanglah nak serap. Kalau kering kan susah kan. Okey. Lepas tu dinding dia nipis je, setebal satu sel. Kalau tebal-tebal sangat tak boleh lah, tak cekap lah dia dia setebal satu sel. Lepas tu dia banyak jaringan kapilari tu. Jadi itulah 4 faktor yang menyebabkan dia cekap. Ya. Sangat beberapa ni je kan kita boleh bernafas, tak boleh nak cepatnya tu macam kalau bayangkan awak bila awak tak boleh nak nafas tu beberapa ni pun awak dah rasa semput kan. Bayangkan. Ni bentukan dia. Ni tadi ulang balik ciri-ciri penyesuaian. Boleh juga ni ayat lain ni, ciri-ciri penyesuaian alveolus untuk proses pertukaran gas yang cekap. Dia ulang balik tapi dia tanya dalam soalan ayat yang lain. Nampak tak? Tapi jawapannya sama je. Yang ini dia kata apakah ciri-ciri penyesuaian alveolus untuk pertukaran gas yang cekap. Yang ini tadi dia kata nyatakan 4 adaptasi struktur. Tapi jawapannya sama. Ya.
Okey, jelaskan apa yang berlaku kepada oksigen di dalam alveolus. So, oksigen meresap masuk dari alveolus ke dalam sel darah merah di dalam kapilari untuk bergabung dengan hemoglobin untuk membentuk oksihemoglobin. Ingat balik tak apa itu hemoglobin? Sel darah merah. Kalau dia oksigen. Rupa dia ingat balik tak? Rupa dia macam apa tu? Kuih apa yang dia macam ada bentuk tu kan. Dui cekung orang kata. Okey, dia atasnya ada bulat tu. Tu oksihemoglobin ya. Tu. Kenalah bayangkan benda tu baru ingat ya. Hemoglobin, oksihemoglobin. Okey, lepas tu sel B berfungsi sebagai pengangkutan untuk oksigen. Berikan dua ciri penyesuaian sel B. Ni sel B. Mana sel B? Okey ni. Berikan dua penyesuaian untuk menjalankan fungsinya dengan cekap. Jadi sel B ni dia mempunyai pigmen hemoglobin yang akan membawa oksigen. Saiz sel B yang sangat kecil supaya boleh merentas masuk ke dalam kapilari darah yang halus. Ini dia bawa ni sepanjang ni. Okey. Okey, terangkan bagaimana sel B mengangkut oksigen. Oksigen bergabung dengan oksihemoglobin dalam sel B untuk membentuk oksihemoglobin dan diangkut ke tisu atau sel-sel badan yang memerlukan oksigen. Okey, ni. Raja ni menunjukkan pertukaran gas yang berlaku di dalam sel badan kita. Kita lah ya. Oksigen diangkut dari paru ke sel badan untuk digunakan. Namakan proses yang berlaku di dalam sel badan ni. Resapan. Tadi cikgu ulang proses dia resapan. Kena disebut-sebut baru kita ingat ya. Okey, yang menggunakan oksigen, resapan. Berikan hasil bagi proses yang anda nyatakan. Oksigen meresap keluar melalui kapilari darah dan masuk ke dalam sel badan. Sel-sel ini menggunakan oksigen untuk proses respirasi sel bagi menghasilkan tenaga. Okey. Ini contoh soalan PT3. Okey, ni. Pasti dulu. Mula-mula senanglah soalan dia. Kena pasti gas-gas yang dilabelkan. P ialah karbon dioksida. Q ialah oksigen. Mana Q? Ni Q. Q ialah oksigen. P ialah karbon dioksida. Okey, mengapakah Q bergerak dalam arah yang demikian? Kenapa ni Q ni bergerak macam ni? Okey, dia kata kerana gas Q mempunyai kepekatan yang tinggi di dalam alveolus, jadi Q meresap masuk ke dalam kapilari darah. Q. Dia resap masuk. Ya, dia resap. Dia keluar sini. Okey. Seterusnya, menunjukkan model paru untuk mengkaji mekanisme. Okey, ni tadilah. Okey, dengan menggunakan model ini, terangkan proses penarikan nafas. Apabila kepingan getah ditarik ke bawah, isi padu di dalam balang kaca bertambah, maka tekanan udara di dalam balang, bukan baling. Ni pun sebenarnya jarak ya. Okey, berkurang. Okey, ni orang lain yang type ya. Okey, typo sikit-sikit kan. Okey, udara dari luar memasuki balon. Okey. Alright, ni. Alright, ni. Jadi dia kata semua-semua ni mewakili paru kita. So, ini pun soalan ni pun selalu sebab cikgu kan ajar PT3 kan. Jadi memang macam kadang-kadang soalan dia tu hampir sama je. Tu cikgu cakap. Bila awak tahu je memang awak rasa alah ni soalan ni pernah keluar macam tu. Ni pun soalan ni glamour juga. Selalu keluar Okay. So ini dia kata ni mewakili apa? Ini sebenarnya mewakili tulang rusuk. Ini trakea kan. Ini belon ni peparu. Yang ni diafragma macam tu Alveolus
Sama tak? Yang tadi kan? Dia ulang sebenarnya. Jadi kalau biasa dah memang 3 makan ni dalam tangan awak memang awak boleh jawab. Macam gitu je awak jawab. Okey, jadi terangkan proses pengangkutan oksigen ke sel badan bermula dari alveolus. Okey, semasa kita menarik nafas, udara sedutan yang kaya dengan oksigen hadir di dalam alveolus. Kepekatan oksigen yang tinggi di dalam alveolus menyebabkan oksigen merentasi alveolus ke dalam kapilari darah melalui resapan. Okey, proses ni tadi. Dah ada markah di situ. Okey, oksigen bergabung dengan hemoglobin di dalam sel darah merah untuk membentuk sebatian yang tidak stabil iaitu oksihemoglobin. Ni salah ni, typo ni. Okey, darah beroksigen akan dibawa ke tisu atau sel-sel badan yang memerlukan oksigen. Oksihemoglobin kita nak dapatkan oksigen tu jadi kena ada oksigen. Kalau tak, bahayalah boleh meninggal dunia. Okey, merokok membahayakan kesihatan manusia. Nyatakan satu sebab. Okey, merokok boleh menyebabkan penyakit yang berkaitan dengan sistem peparu seperti emfisema, kanser peparu dan asma. Okey, ni tambahan cikgu tanya. Ini ini penyakit yang sering dihidapi oleh orang yang merokok. Betul lah dia merokok, dia mengidap penyakit-penyakit berikut. Tetapi kalau orang yang di sekitarnya menyedut asap rokok tu, kita namakan dia apa? Cikgu nak tengok sini. Siapa yang boleh jawab? Kita Rokok namakan pasif. Ya, betul. Betul. Perokok pasif. Orang yang hampir dengan kita, maknanya ahli keluarga kita yang merokok. Okey. Jadi kita juga menyedut asap rokok tu, kita ini ialah perokok pasif. Perokok pasif namanya. Jadi umpama sama je. Kan? Jadi kita nasihatkan orang yang ahli keluarga kita yang merokok tu supaya ingatlah orang yang tersayang. Macam tu kan. Okey, sebenarnya bukan mudah kita tak boleh nak salahkan. Contoh kalau ada perokok lah dalam ahli keluarga kita, sebenarnya tak boleh nak salahkan mereka sebabnya memang susah. Memang susah sangat nak buang. Kalau tak betul-betul dengan semangat, tak boleh. Sebab dia ada bahan yang menyebabkan ketagihan. Sebab tu kalau mak kita cakap ke ayah kita kan, janganlah tak begitu mudah lah untuk dia lakukan. Jadi awak kena beri semangat beri semangat. Okay, tapi jangan marah pula jangan marah. Sebenarnya tak senang, sangat-sangat susah. Okay. Jadi dia kata ni dah nak ni nyatakan 3 bahan dalam udara yang memudaratkan sistem respirasi iaitu tar, sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, jerebu dan debu. Okey, 3 bahan je boleh. Pilihlah 3. Ya, okey. Namakan satu penyakit yang berkaitan dengan sistem respirasi, nyatakan punca dan gejala. Okey. Pilih. Boleh pilih mana-mana yang awak rasa macam senang nak ingat. Selalunya kita senang ingat kanser peparu lah kan. Okey, kanser peparu iaitu punca dia merokok, menyedut asap rokok. Okey, apa kesan dia? Gejala dia batuk. Ya, memangnya lah batuk. Sukar bernafas dan nafas dia berbunyi. Ya, memang. Boleh. Ya, dia macam tu. Tapi bila dah berhenti, tak ada pula. Tak berdengkur dah. Macam tu. Ya, okey je, elok je. Tapi bila orang tu merokok, kadang-kadang memang dengkurannya sangat kuat Okey. Lepas tu awak ingat bronkitis. Bronkitis dari perkataan bronchus.
tadi kan, bronchus, bronchiol, so bronkitis. So dia merokok, menyejuk asap rokok, udara tercemar, batuk, berkahak yang berpanjangan, sukar bernafas. Dua ni paling senang nak ingat lah, batuk, lepas tu sukar bernafas. Tu senang nak ingat, dapat je, senang-senang makan macam tu. Okey, yang atas ni barulah, okey, emphysema, mungkin awak susah sikit nak ingat ya. Ataupun awak boleh cakap ni lah asma ya. Sama je, sama sesak nafas, sama-sama. Hampir sama, jadi boleh dapat markah di sini. Okey, cakap tadi lah siapakah perokok pasif, mereka yang betul-betul merokok tu namanya perokok aktif ya. Yang kita ni yang tak merokok ni pasif ya. Okey, so itu istilah-istilah yang perlu kita tahulah. Okey, yang ini nampak tak? Ini soalan PT3 dia suruh kita lengkapkan. Lengkapkan macam ni lah. Okey, jadi sejenis penyakit keradangan. Radang ni maksudnya dia bengkak. Maksudnya paru dia membengkak. Dia bengkak di situ, jadi bronkitis. Bolehlah sini kan. Melintang. Nombor 1 melintang. Bronkitis ada T di sini ya. Okey, alahan kepada habuk ni semua ni. Habuk, debu, debunga dan bulu haiwan merupakan simptom asma lah. Asma. Okey, sini. Okey. Bulu haiwan ni apa kucing kan? Kucing, arnab ya. Okey. Punca. Mengembang ialah emphysema. Paru dia mengembang. Bayangkan awak macam mana paru mengembang. Okey, menegak sejenis bahan yang terdapat pada rokok ialah tar. 3 perkataan ni je, dah boleh agak dah. Tar ya. Ada R di sini. Okey, individu yang tidak merokok tetapi menyedut asap rokok dikenali sebagai perokok pasif. Kesan bahan karsinogen terhadap paru ialah kanser. Sejenis bahan dalam rokok yang menyebabkan ketagihan itu ialah nikotin. Inilah nikotin inilah yang menyebabkan dia susah nak buang rokok tu ya. Okey, dia ulang balik. Okey, nyatakan satu simptom. Satu je. Okey. Sekurang-kurangnya tahu. Sesak nafas. Memang itu je. Nampak tak? Semua sesak nafas ni. Yang 4 penyakit ni, emphysema, kanser, bronkitis, asma, apa tak? Sesak nafas. Semuanya suka bernafas. Jadi kalau awak rasa macam dah blank sangat, suka bernafas je lah. Semua letak. Okey, semua betul. Okey. Lepas tu barulah yang lain-lain tu Kalau bronkitis ni batuk dia berkahak, berpanjangan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak sambung bab 2 iaitu klinik sains bab 2 dengan tajuk respirasi. Okey, bahagian yang kedua iaitu tentang respirasi haiwan-haiwan ya. Okey, kita tengok soalan yang sering ditanya dalam bab ini, okey, yang cikgu dedahkan kepada anda pada hari ini ialah mirip PT3 ya. Okey. Jadi kita boleh lihat atau yang mirip supaya dalam peperiksaan kita boleh menjawabnya ya. Okey, menjawab soalan itu dengan baik ya. Okey, ni latihan 5. Okey, subtopiknya ialah adaptasi organisma dalam sistem respirasi. Okey, kalau awak ada buku Sasbadi di depan, awak pun boleh rujuk. Okey, muka surat 37. Tetapi jika tidak ada, awak boleh juga
rujuk soalan ini ya. Apa? Okey, soalan yang pertama ialah nyatakan struktur respirasi haiwan-haiwan di bawah yang beradaptasi. Okey. Dalam persekitaran yang berbeza. Okey, haiwan-haiwan ni macam mana mereka nak melakukan respirasi, struktur badan mereka yang membolehkan mereka melakukan respirasi dengan baik. Itu maksud dia. Macam mana? Apakah ciri-ciri yang mereka ada? Kan macam kita manusia, kita ada paru contoh macam tu. Tetapi kalau haiwan, haiwan ni apakah yang ada pada mereka, iaitu contohnya kalau katak, okey yang pertama ni, katak dia kulit luar yang lembap. Okey, dia ada kulit luar yang lembap. Okey, kalau ikan dia ada insang, kalau belang dia ada trakea. Ya. Okey. Kemudian kita tengok di sini nombor 2. Okey, dia akan tanya. Situ 3 markah yang tadi ya. Setiap satu tu bernilai 1 markah. Okey, nyatakan 3 ciri penyesuaian struktur kulit pada haiwan amfibia untuk meningkatkan kecekapan sistem respirasi. Amfibia. Amfibia ni kalau kita tahu katak dan kodok. Okey. So, dia ialah kulit luar katak ni nipis ya. Kulit luar katak yang nipis. Okey, dia awak nampak kan 3 markah. Jadi awak letaklah 3 ciri. Okey. Kemudian jaringan kapilari darah yang padat di bawah lapisan kulitnya, kulit katak tu. Okey, lepas tu dia sangat telap kepada gas respirasi dan lembap. Bila dia telap dan lembap, jadi dia itulah yang meningkatkan kecekapannya. Okey, yang ketiga, okey, 2 markah. 2 markah tapi boleh tengok dekat sini. Nyatakan kepentingan struktur filamen dan lamela. Lamela seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Okey. Dah tak ditunjukkan? Okey, bawah ya. Dia ialah untuk meningkatkan luas sistem respirasi, untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Ya. Tujuan dia ya. Okey. Meningkatkan luas sistem respirasi untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Okey, seterusnya. Nyatakan perbezaan sistem respirasi antara manusia dengan serangga. Dia nak kita bezakan. So dekat sini ada 2 markah, nampak? Jadi awak letaklah 2. Okey, manusia bernafas sistem trakea. Okey. Sebab dia serangga Jadi serangga dia ada sistem trakea. Kalau kita peparu. Okey. Serangga mempunyai liang halus di bahagian sisi badannya. Namakan liang tersebut dan nyatakan fungsinya. Okey, ini pun dah kita tengok ya sebelum ini. Itu kalau kita tengok di muka surat 37 dulu sebelum ini, ya buku sesepadi ada gambar-gambarnya. Bila awak tengok itu ialah spiracle. Spiracle, lepas tu bukaan yang membenarkan udara masuk ke dalamnya. Tu dia spiracle, bukaan. Spiracle ni bermaksud bukaan ya. Okey, seterusnya. Ni ialah pertukaran gas dalam tumbuhan. Okey, ini semua kita dah bincang. Kita membincangkan soalan.
Soalan yang sering ditanya di dalam peperiksaan ya. Okey, yang pertama ni, kalau ada tumbuhan ni, kita nampak ni ialah menunjukkan sebahagian daripada struktur daun. Okey, kita imbas kembali ya apa benda ni. Okay, ni raja satu. Namakan bahagian berlabel A dan B. Okey, kalau A, ini ialah sel pengawal. Dia bentuk yang macam bentuk kaca, biji benih ni kan. Okey. Sel pengawal, manakala B tu ialah liang stoma B. Kat tengah-tengah ni ialah liang stoma. Okey, kita imbas kembali ya, siapa yang lupa. Okey, di manakah struktur A dan B boleh didapati? Kat mana kita jumpa keadaan ni? Okey, di permukaan daun. Okey, permukaan daun kita ni banyak ni ya. Ni macam ni lah. Okey, apakah fungsi bahagian A? Untuk mengawal pembukaan dan penutupan liang stoma. Okey, dia kawal macam pintu lah. Okey. Jadi bagaimanakah bahagian berlabel B berfungsi untuk pertukaran gas dalam tumbuhan? Ni. B ni. Macam mana dia berfungsi? Jadi dia kata pembukaan liang stoma membolehkan gas oksigen dari atmosfera meresap masuk dan karbon dioksida meresap keluar ke atmosfera. Karbon dioksida meresap keluar ke atmosfera. Jadi maksudnya pembukaan liang ni dia membolehkan udara atau karbon dioksida keluar, oksigen masuk. Ya. Okey. Kemudian dia kata raja 2, ini ialah tumbuhan bakau ya. Siapa yang belum kenal lagi, namakan 3 bahagian dalam tumbuhan bakau yang melakukan pertukaran gas. Dia ni nak bezakan tumbuhan dia macam ni lah. Akar dia tinggi-tinggi macam ni di laut tepi-tepi gini kan macam ni. Ya. Nah, okey, jadi dia kata bahagian tumbuhan bakau yang melakukan pertukaran gas ni ialah daun, batang, lentisel, akar udara. Okey, akar udara ni ialah lentisel. Ya, okey. Itulah tumbuhan yang melakukan pertukaran gas selain daripada daun. Daun, batang dan akar pun dia melakukan pertukaran gas ya. Kalau bakau ni lah. Okey. Jadi dia kata, dia tunjukkan ni. Struktur stoma bagi tumbuhan. Ni tadi. Adakah liang stoma terbuka atau tertutup pada waktu siang? Terangkan. 2 markah. Dia tanya awak, adakah liang stoma ni dia terbuka ke tertutup? Waktu siang hari ya. So liang stoma ni dia terbuka untuk menjalankan proses fotosintesis. Air meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis dan menyebabkan kedua-dua sel pengawal membengkok dan membuka liang stoma. Ni. Dia masuk secara osmosis, dia membengkok, maka air pun masuk. Ya. Okey, 2 markah. Ini kebat ni. Ini soalan kebat ya. Okey, seterusnya. Adakah liang stoma ni terbuka atau tertutup pada waktu malam? Terangkan. Tadi waktu siang kan, ni waktu malam. Okey, liang stoma ni tertutup pada waktu malam. Sel pengawal tidak dapat menjalankan fotosintesis dan menyebabkan sel mengecut. Okey, oleh itu sel pengawal menjadi lurus dan stoma pun tertutup. Ya. Sebab dia tutup liang tu tutup pada waktu malam ya. Jadi dia tak boleh buat fotosintesis lah pada waktu malam. Macam tu ya. Okey, mengapa liang stoma ni tertutup pada hari panas? Okey, ni hari panas pula. Untuk mengelakkan tumbuhan kehilangan air yang banyak melalui transpirasi. Ingat balik tak? Transpirasi ni kehilangan air
ke permukaan okey, dari daun ke permukaan secara pengejatan kan. Ingat balik. Untuk mengelakkan tumbuhan kehilangan air yang banyak melalui transpirasi, pada waktu malam air meresap keluar dari sel pengawal secara osmosis dan menyebabkan kedua-dua sel pengawal ya. Okey, ni seterusnya. Farid melakukan satu eksperimen untuk memerhati struktur stoma. Inilah ya. Dia mengambil sampel daun pada pukul 3 petang. Dia memerhatikan slide yang disediakannya di bawah mikroskop. Lukiskan struktur stroma yang mungkin diperhatikan oleh Farid. Wajarkan. Berikan kenapa wajaran dia. So ini yang dia nampak. Okay. Pada pukul 3 petang. 3 petang ni macam nak kata panas sangat tak berapa panas lah. Ya, sedang-sedang je. Okey, liang stoma terbuka dia kata untuk membenarkan air memasuki sel pengawal. Okey, 2 markah di situ. Itu pukul 3 petang Okey, ni seterusnya menunjukkan struktur pada epidermis daun. Daun lah permukaan daun ya. Namakan struktur X dan Y. Ni X. Raja ini. X ni ialah liang stoma. Ni tengah-tengah ni liang stoma. Y ni ialah sel pengawal yang bengkok ni, yang bengkok dan yang tepi ni macam pengawal tu, sel pengawal. Okey, namakan contoh situasi bagi P dan Q. Ni. Dia tanya, kalau situasi P ini berlaku pada waktu siang. Maksudnya liang stoma ni terbuka lah ya pada waktu siang. Pada Q ni pada waktu malam. Pada waktu malam dia tertutup. Tertutup macam ni. Inilah situasinya. Ya. Okey. Abaikan suara-suara. Okey, namakan contoh situasi bagi P dan Q. Dah tadi ya. Okey, apakah yang menyebabkan liang stoma terbuka? Dia kata. Pada waktu itu pada waktu siang tu. Pada siang hari, air ni memasuki sel pengawal membengkok dan membuka liang stoma. Ni tadi. Sebabnya waktu siang ni dia ada sel pengawal dia membuka lah ya. Okey, menyebabkan sel pengawal tu membengkok. Bila dia membengkok dia pun bukalah liang stoma tu ya. Okey. Pada waktu malam, okey ni. Liang stoma ni tertutup dia kata pada Q tu. Disebabkan pada waktu malam air keluar dia keluar daripada sel pengawal melalui proses osmosis. Ini menyebabkan sel pengawal menjadi flaccid. Flaccid ni maksudnya mengecut dan menutup liang stoma. Okey. Macam tu ya. Okey, seterusnya ni konsep osmosis yang cikgu sebutkan tadi. Okey, ni kita dah tengok juga. Okey, macam ni. Jadi kita nak tengok apakah tujuh. Okey, seterusnya. Pencemaran udara akibat jerebu boleh menjejaskan sistem respirasi kita dan pembesaran tumbuhan. Ya. Jadi, sebagai warga negara yang prihatin, nyatakan langkah-langkah yang boleh anda lakukan untuk mencegah fenomena ini. Fenomena inilah pencemaran udara ni. Okey, yang pertama, nampak 2 markah tak apa. Awak nampak 2, letak 4 pun boleh. Ataupun awak letak 2 pun boleh ya. Elakkan membakar sampah sarap secara terbuka. Janganlah bakar sesuka hati ya. Okey. Yang seterusnya menanam tumbuhan di sekitar kawasan rumah. Okey, mak-mak kita lah tanam tumbuhan. Kemudian menggunakan petrol tanpa pelambam. Okey, mungkin ayah kita gunakan petrol tanpa pelambam untuk isi minyak. Okey. Kemudian kita menyertai kempen kesedaran alam
Campaign kesedaran. Maksudnya semua ni kita boleh lakukan di rumah kan. Tak payah kita nak bakar sampah. Tanam boleh lah nak tanam sampah tu. Sampah sarap. Kan. Selalu kalau orang kampung kita tanam je kan. Tak payah nak bakar-bakar ya. Okey. Kemudian pembakaran terbuka ni menghasilkan zarah-zarah debu dan habuk yang berterbangan di udara. Zarah-zarah ni akan melekat pada permukaan daun. Nyatakan kesannya kepada tumbuhan. Selain manusia, tumbuhan juga terkesan dengan kebakaran ni. Ya, kebakaran terbuka atau pembakaran sampah sarap ni. Jadi awak boleh terangkan macam ni. Stoma pada daun akan dilapisi oleh zarah-zarah debu dan habuk. Maka oksigen tidak dapat masuk dan karbon dioksida tidak boleh keluar daripada kan terjejas. Sebab tadi itulah yang stoma tu dah tersumbat kan, tersumbat dengan zarah-zarah debu dan habuk, maka dia tak boleh nak keluarkan oksigen ke awak ya. Jadi dia nak ambil karbon dioksida pun tak boleh. Jadi tak keluar, tak boleh lah macam tu ya. Jadi merosakkan, terjejaslah kadar respirasi dia. Kadar respirasi ni maksudnya dia bernafas macam itu juga. Dia ambil oksigen dan keluarkan karbon dioksida. Tetapi kalau fotosintesis, dia keluarkan oksigen dan ambil karbon dioksida ya. Jadi macam itulah. Okey, itulah kesannya pembakaran terbuka ya. Oleh itu okey, selesainya dua soalan ni maka berakhirlah dari sini, tapi kena tahu manalah tahu ada 1-2 soalan yang keluar tentang topik ini ya. Okey, oleh itu kita habis ni pada pukul 12 kan? 12.30 Kita habis pukul 12.30.